Nabi Muhammad SAW apabila bercakap mesti palingkan seluruh tubuh. Cuba pusing pada orang kiri dan kanan sekarang. Cuba pusing. Coba bercakap dengan orang sebelah. Okey, nampak tak? Bila kita nak bercakap, kita pusing kepala saja, betul tak? Tapi cara Nabi, bila bercakap, Nabi akan pusingkan seluruh tubuh. Tapi sekarang dalam majlis atas kerusi susah nak buat. Jadi bagi para lelaki sekalian, bila isteri nak bercakap dan isteri-isteri, kalau nak bercakap, sebaiknya ikut sunnah Nabi, palingkan seluruh tubuh. Mata tu tengok mata. Bukanlah tenung sampai tak kalih ya. Tapi sekejap-sekejap tengok. Jangan langsung tak tengok. Sebab hari ini banyaknya suami isteri bila berbual, masing-masing tengok telefon. Baru nak cakap. Kadang tu, isteri ni nak bincang. Bang, nak bincang sikit. Ya, apa dia? Sama mata tengok phone. Lepas tu kita cakap, awak tengoklah saya. Saya nak bincang sikit, letaklah telefon. Alah, saya dengar ni, cakap je lah. Ada mood tak nak cakap? Tak ada mood. Kita buat perkara yang sama pada anak-anak. Anak kita sedang pegang phone, tengok Lazada, tengok Shopee. Anak datang, Umi, nak cerita kisah dekat sekolah tadi. Ya, ceritalah, cerita. Mata tengok sini. Lepas tu kan, anak tu pun cerita, kita pun respon. Wah, bagus. Lepas tu sambung balik. Saya nak tanya, anak itu tahu tak kita buat-buat dengar? Dia tahu kita buat-buat dengar. Anak saya yang umur 2 tahun lebih, Fatimah, kalau dia datang nak bercakap walaupun dia tak lancar, kalau saya pegang phone, dia akan ambil, dia letak bawah mana-mana, dia sorokkan. Dia ambil telefon dekat tangan saya, dia letak bawah sofa. Dia letak bawah bantal. Walaupun dia pun tak tahu nak cerita apa, tapi dia terasa hati, kita tahu dia terasa hati bila dia datang, mata kita tak tengok dia. Sebab itulah Nabi sampai tunjuk contoh. Bila bercakap, palingkan seluruh tubuh. Pandang, kerana itu akan sampainya perasaan kasih sayang yang dalam. Itu yang kita nak sebut. Nak capai di bawah naungan Allah di mahsyar. Mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah, mesti kena ikut sunnah Nabi. Bagaimana Nabi tunjuk cara dan gaya bahasa kasih sayang. Okey, seterusnya apa yang Nabi buat? Ibu-ibu, Masya Allah, satu hari Nabi daripada Masjid Nabawi, Sayyidatina Aisyah uzur. Jadi Sayyidatina Aisyah duduk dalam rumah. Lalu Nabi memanggil ibunda kita Sayyidatina Aisyah daripada tingkap. Lalu Nabi hulurkan kepala. Nabi buat apa? Nabi minta Sayyidatina Aisyah sikatkan rambut. Masya Allah. Ini riwayat yang sahih. Subhanallah. Pernah sikat rambut suami? Selalu. Dia cakap selalu. Jangan kita fikir malasnya suami dia, asyik selalu. Tidak. Orang lelaki pernah tak sikat rambut isteri? Tak ada. Ada yang macam ni. Jujur. Sunnah Nabi sikat rambut isteri sikat rambut Nabi. Adakah Nabi Muhammad tak boleh sikat sendiri? Boleh. Tetapi Nabi Muhammad nak tunjuk contoh kepada kita umatnya. Kadang-kadang kalau bukan suami nak sikat rambut kita, nak tunggu dia sikat, kita kata tunggu kiamat ustazah. Belum tentu. Jadi Nabi tunjuk contoh. Kitalah yang pergi hulur kepala. Ambil sikat, bagi. Ni kenapa? Sikatkan rambut saya boleh? Suami pula tak pernah dengar kisah Nabi ni. Apa buan tabiat kamu ni? Bukan buan tabiat. Ini adalah amalan sunat. Boleh baca dalam kitab-kitab rumah tangga Rasulullah, diceritakan kisah ini. Rasul tunjuk contoh, Rasul minta disikatkan. Masya Allah. Mungkin ada yang nak cakap, ustazah, kami sama-sama sudah pencen, suami pun sudah tidak ada rambut lagi. Baru dengar hari ini rupanya sunat. Macam mana ni mau sikat tak ada rambut?
Masya Allah, gosok sajalah, gosok. Ya Allah, tumbuhkanlah semula rambutnya, ya Allah. Wallahu a'lam. Yang muda-muda boleh buat. Boleh buat. Encik suami, betul kan encik suami? Oh, dalam tu kan? Sebab apa? Yang kita nampak sikat terkena rambut ataupun sikat bersentuh rambut. Tetapi yang saling bersentuh sebenarnya adalah dua hati yang saling bersentuh. Ketika sikat tu, bila buat amalan sunnah Nabi, dia punya kesan pada hati tu luar biasa. Sebab itu saya pernah tanya ada seorang lelaki. Anaknya sangat hormat pada dia. Sangat dengar. Saya tak ingat kisahnya yang betul-betul macam mana. Sehingga saya tanya dia, apa rahsia tuan? Saya tengok anak sangat hormat pada tuan. Panggil sekali je, anak terus datang. Lepas tu dia cerita, Ustazah, daripada anak ini kecil, saya yang sikatkan rambut anak. Sampai anak dah sekolah menengah pun, mereka akan datang pada saya untuk saya sikat. Dan sambil saya sikat, saya akan baca doa. Doa apa sajalah. Dalam bahasa Melayu pun, ya Allah jadikanlah anakku ini baik. Anak ini anak yang soleh. Ya Allah berikanlah dia berjaya. Ya Allah dunia akhirat. Doa. Sebab sebenarnya masa sikat, sebenarnya akan terkena urat-urat saraf. Sikat tu sangat bagus. Terkena urat-urat saraf. Subhanallah. Ia mungkin lebih baik daripada kita sapu. Jadi masa itu doa dan cakap dan pesan. Dia kata yang saya perasan anak ini sangat hormat dan mendengar kata. Dan anak ini Ustazah, apa saja cadangan saya dia akan dahulukan. Walaupun dia ada cadangan dia. Walaupun dia mungkin nak tanya apa pandangan ayah tentang nak ambil pelajaran. Lepas tu saya akan bagi pandangan, dia akan utamakan pandangan saya. Sebab itu belum terlambat. Walaupun suami dah tak ada rambut. Boleh lagi sambil-sambil tu doa, zikir. Masa sudah tidur ke, kalau waktu bangun tidur takut dia marah. Dah dia tidur, kita pun sapu-sapu. Ya Rahman, wahai ya Allah Maha Pengasih, Ya Rahim, Ya Wadud. Jadikanlah suamiku romantik, Ya Allah. Bangun-bangun saja, sayang. Mana tahu? Sebab apa? Bila tidur tu, sebenarnya ada satu lagi minda yang tidak tidur. Walaupun tengah tidur, ibu-ibu saya nak tanya, masa kita ada anak kecil, kita tidur, anak menangis, dengar tak? Sebab itu waktu kita tidur sebenarnya ada minda separa sedar yang belum tidur. Yang paling sabar ketika tidur suami, ayah. Anak menangis melalak pun dia sabar saja. Yang kurang sabar ibu, terus bangkit bangun. Subhanallah. Sebab itu ada orang tanya, Ustazah, kalau saya nasihat anak, anak menjawab. Saya nasihat suami, saya nasihat isteri, dia menjawab. Saya kata bila dia tak menjawab, time dia tidur je dia tak menjawab. Jadi nasihat waktu dia tidur. Saya cakap betul ni pengalaman saya ya. Bila ada klien, dulu saya furniture rumah tangga. Dia kata isteri saya tak dengar nasihat. Saya cakap sepatah dia jawab Ustazah. Anak-anak pun ikut perangai mak dia. Macam ni encik. Apabila isteri sudah tidur, encik cakap saja. Nampak dia dah baru lena sikit. Semoga awak menjadi isteri yang baik. Awak hormat saya. Awak taat pada saya. Awak tutup aurat. Moga awak taat kepada Allah. Saya kata encik ulang je saja. Subhanallah. InsyaAllah walaupun dalam situasi begitu, mesej tu boleh sampai. Dia simpan. Sampai satu hari insyaAllah dia bangun, dia ingin berubah. Anak itu ingin jadi anak yang baik. Ini kaedah bagi tak boleh cakap depan. Tak boleh nasihat depan. Selebihnya adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.